makna itu? Yasir syar qaddaran min ibad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal 'ibad wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'al fi'li. Wa amma al-istita'atu min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamatil alat fahiya qabla al-fi'li wa biha yata'allaqul khitab wa huwa kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya, maksudnya wal khair, dan bermula kebaikan,
kebaikan, kebajikan, benda baik, iman, ibadah, sihat, ketenangan, itu benda khair. Wasyarru, dan kejahatan, kufur, maksiat, demam, duka cita, susah dalam hidup, panggil syar. Kedua-dua itu muqaddarani, yang ditakdir akan kedua-dua, yang ditentu akan kedua-dua. Boleh qadar dengan mana yang ditentu, qadar dengan mana yang dibuat akan kedua-dua oleh Allah dengan qadratnya, alal ibad, di atas hamba-hamba. Maknanya hamba-hamba yang dapat kebaikan itu dengan ditakdir oleh Allah. Hamba-hamba yang tipu kejahatan itu pun dengan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara itu berlaku dengan tiba-tiba saja. Dengan tidak ada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala, dak. Perkara tu sudah ditentu sedia kala oleh Allah. Itu hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu orang yang benar-benar, mereka yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak gelung gesah, tidak rasa duka cita dengan sebab tipu ataupun terkena kejahatan, dan dia tidak rasa berbangga dengan dia dapat kebaikan. Dan kita sepatutnya begitu, sewajibnya begitu. Bila kita dapat kebaikan, kita tidak boleh berbangga, kita tak boleh sombong dengan dia, rasa kitalah yang bijak, kitalah yang pandai. Ya, sepatutnya kita kena kata alhamdulillah, aku syukur kepada Allah, ala ni'mah, di atas nikmat. Nikmat apa? Nikmat boleh makan, boleh minum, kesihatan. Sebab itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila tipu dan terkena di atas kita, turun di atas kita bala kesusahan, kita mesti redha, mesti terima dengan penuh hati, disertai dengan sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disertai dengan kata masya Allah. Ini perkara yang mahanaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan orang mukmin. Oleh kerana demikianlah kata Rasulullah, yang bermaksudnya aku heran pekerjaan orang mukmin, kesemuanya baik bagi dia. Bila dia dapat kebaikan, dia puji kepada Allah, dia syukur pada Allah, maka adalah kebaikan itu khair bagi dia. Dan apabila dia kena kejahatan, tipu kejahatan, maka dia sabar, maka kebaikan bagi dia. Wal istita'ah, dan bermula kekuasaan. Kekuasaan allati yajibu bihal fi'lu, yang wajib dengan dia billati al fi'lu, oleh perbuatan. Yang hasil dengan dia oleh perbuatan.
kuasa yang nak boleh semaya, yang hasil semaya dengan dia, kuasa yang hasil puasa dengan dia, kuasa yang hasil kita boleh boleh tanggung barang dengan dia. Kuasa ni makna kuasa kita nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu mudah pitah ayatnya. Tenaga kekuasaan yang boleh, yang hasil dengan dia kita taat pada Allah. Apa istita'ah tu? Bayan pada istita'ah min nahwi taufiq, daripada upama taufik. Allazi, taufik yang la yajuzu, yang tidak harus an yusafal makhluq bih, bahawa disifat akan makhluk dengan dia. Taufik yang tak boleh kita nak kata daripada makhluk. Istita'ah dengan makna taufik yang tak boleh nak bangsa kepada makhluk. Kata taufik ni daripada makhluk ni, seorang daripada Nabi ke, seorang daripada Rasulullah, dia boleh mentaufik akan hambanya. Seorang yang dapat beriman itu adalah taufik daripada Rasul. Seorang yang boleh sembahyang, boleh puasa, taufik daripada Rasul. Tak boleh. Taufik yang tak boleh mensifatkan makhluk dengan dia. Maka kekuasaan yang dinama dengan taufik itu, fahiya, maka ia al-istita'ah itu ma'al fi'li, serta perbuatan, tidak ada sebelum daripada buat. Wa amma al-istita'atu, dan ada pun istita'ah, kekuasaan min jihatis sihah, daripada jihad kesihatan, wal wus'i, dan jihad wus'i, nak beza sihah makna kesihatan, wus'i dan kekuasaan, watamakuni, dan boleh, wasalamatil alat, dan selamat anggota-anggota, fahiya, maka iyo al-istita'ah min jihati sihah ila akhirih qabla al-fi'li, sebelum daripada mengerjakan akan satu perbuatan, akan satu pekerjaan. Satu tajuk di dalam akidah yang baru berlaku selepas daripada korun yang pertama, dia mari timbul di korun yang kemudian, khususnya di korun yang ketiga. Tajuk kekuasaan hamba di atas mengerjakan taat. Kita kuasa sembahyang, kita kuasa puasa, kita kuasa berzikir kepada Allah, kita kuasa buat haji dan umpamanya. Tentulah kena ada sifat kekuasaan pada kita. Siapa yang boleh semaya, orang tu ada sifat kekuasaan yang boleh semaya dengan dia. Kalau tak ada sifat kekuasaan tu tak boleh semaya. Kalau tak ada sifat kekuasaan tu tak boleh puasa. Orang puasa, kalau tak ada sifat kekuasaan nak puasa, tak boleh puasa. Orang yang berzikir, tak ada sifat kekuasaan berzikir, tak boleh nak berzikir. Sifat kekuasaan tu dipanggil istita'ah.
Maka istita'ah ni ada pada hamba sebelum daripada dia ta'at kah ataupun ada serta dengan ta'at. Kekuasaan sembahyang adakah ada dia sebelum daripada sembahyang ataupun ada dia pada hamba itu serentak dengan sembahyang itu, berserta dengan sembahyang itu. Itu tepat tajuk jadi khilaf. Satu pendapat al-istita'ah, kekuasaan yang nak boleh sembahyang, nak boleh puasa dengan dia, tak ada sebelum daripada ta'at. Dia ada serta dengan ta'at. Kalau kita tak sembahyang, tak ada kekuasaan sembahyang. Bila kita sembahyang, baru ada istita'ah sembahyang. Setengah pendapat kata istita'ah sembahyang, istita'ah puasa ada sebelum daripada sembahyang, ada sebelum daripada puasa. Maka kedua-dua pandangan itu, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Maka imam kita, pengarang kita rahimahullahu ta'ala, dia mentaufikkan, dia mencantumkan, dia menjadikan antara dua pandangan ini jadi satu saja, bukan dua dah. Itu bahasa Arab dia panggil taufik. Jadi muwafaqah, menjadikan dua pandangan yang berselisih pada zahir, pada hakikatnya mutawafiqan, pada hakikat kedua-dua ni bermuwafaqah. Muttafiqani, tidak mukhtalifan, tidak ikhtilaf, tidak selisih kedua-dua, sama saja. Nama dia apa? Nama dia khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Apa khilaf lafzi? Khilaf yang dibangsa pada lafaz, khilaf panggil, khilaf royak, cara bentuk menyampai, bentuk bercakap. Murak satu saja, tujuan satu saja. Macam mana murak satu, tujuan satu? Dia kata kerana di sana istita'ah itu ada dua arti, dua pengertian, dua maksud. Tu satu, istita'ah dengan makna at-taufiq, dengan mana taufik dengan mana khalqu qudrati ta'ati fil abdi, menjadikan satu tenaga yang boleh hamba taat dengan dia. Maka tenaga yang boleh hamba taat dengan dia tu, itu ada serta dengan perbuatan. Tenaga yang boleh hamba taat dengan dia, itu nama taufik. Tenaga ni kalau Allah tak bagi, tak ada siapa pun yang boleh nak membahagi. Tenaga ni tak boleh nak bersifat, nak bangsa kepada seseorang hamba, seseorang daripada makhluk Allah, walau Rasul pun tak boleh. Hak ni hak khususiah bagi Allah. Itu makna perkataan musannaf, minat taufiqil ladzi la yajuzu ayyusafal makhluq bih. Beri tenaga boleh sembahyang. Maka beri tenaga boleh sembahyang ni masa dia sembahyang saja. Belum daripada dia sembahyang tak ada kekuasaan tu, tak ada taufik lagi. Dan ada di sana istita'ah, kekuasaan dengan makna
selamat anggota dia sihat, tak ada sakit, dan boleh nak bergerak, boleh dia nak berdiri, boleh dia nak tunduk, boleh dia nak duduk, selamat lidah, boleh dia nak baca bismillahirrahmanirrahim, mana sihat. Maka kekuasaan dengan makna ada tenaga yang gharizi, ada kekuasaan yang ghariziyah, ada qudrat yang ghariziyah. Qudrat yang bahasa Allah bubuh, Allah letak di dalam diri seseorang hamba ni semenjak daripada kita di dalam perut ibu ataupun yang semula jadi dengan kita. Itu nama dia qudrat ghariziyah. Qudrat yang bahasa semula jadi yang Allah bubuh di dalam badan kita. Bila ada hak tu gak, kita gagah, kita ada tenaga nak bergerak, ada tenaga nak buka mulut, nak gerak lidah, sihat badan kita. Maka tenaga ini ada sebelum daripada buat. Sebelum daripada buat. Sekarang kita sebelum semaya. Adakah pada kita tenaga yang boleh kita nak bergerak, kita nak akak barang berat-berat, boleh, ada. Belum pada semaya pak ada tenaga ni. Tenaga ni lah yang hubung kait kata Allah tidak suruh, yang Allah kata la yukallifullahu nafsan, Allah tidak suruh seorang diri sebagai suruh taklif, suruh paksa kena buat. Dengan makna Allah tidak suruh puasa, Allah tidak suruh semaya, Allah tidak suruh berjuang, berperang akan satu-satu diri, melainkan perkara yang kuasa diri itu buat. Illa wus'aha, benda yang satu diri kuasa buat. Yang ni benda yang satu diri itu ada tenaga nak buat. Tenaga mana yang Allah sebut situ? Tenaga dengan makna qudrat, kekuasaan yang ghariziyah, hak semula jadi tu. Bukan dengan makna Allah tak suruh hamba sembahyang melainkan kena dapat taufik. Bukan hak tu. Hak tu bukan. Jadi tidak ada bertentangan antara dua pendapat tu. Pendapat hak kata kekuasaan ada sebelum buat, dengan makna kekuasaan yang dengan makna selamat anggota, dengan makna sihat, dengan makna tenaga yang ghariziyah. Ulama yang mengatakan kekuasaan tidak ada sebelum daripada buat, hanya dia ada serta dengan perbuatan, itu istita'ah dengan makna at-taufiq. Bagaimana yang kita selalu buat contoh, buat misal, dua orang yang sama-sama ada tenaga ghariziyah, yang sama-sama kuat, sama-sama gagah. Kalau badu bertumbuk dua tu, tak tahu siapa nak menang kalah lah. Kalau beraduk musara'ah, kalau kata musara'ah, badu perebah dah. Dia panggil apa? Gusti. Badu gitu tak tahu siapa nak menang lagi. Itu dua-dua tu sama-sama ada tenaga kekuasaan. Tetapi seorang daripadanya boleh sembahyang, boleh berpuasa. Seorang daripadanya tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab seorang yang tak boleh sembahyang itu dia tak ada satu tenaga hak nak puasa, tak ada satu tenaga hak nak sembahyang. Allah tak bagi pada dia hak tu taufik. Hak tu tak ada siapa boleh bagi. Kita saudara dia tu pun kita nak bagi tak boleh. Mu sembahyang mu sembahyang, mu beriman mu puasa lah. Dia kata aku tak gerak. Dia jawab aku tak gerak boleh. Dia jawab boleh dia aku tak gerak. Ni hak ni tenaga ni hak susahnya. Siapa-siapa dapat tenaga ni kena kata alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi.
Oh ni hak besarnya. Tenaga biasa ni Allah bagi semua. Allah bagi semua. Kadang-kadang orang yang setengah orang tu lebih daripada kita lagi, lebih daripada orang-orang yang ahlillah lagi. Tenaga ni semacam duit pitih lah, macam itulah. Allah bagi ke semua orang dia bagi. Tetapi duit pitih yang jadi kebajikan, yang jadi zat bekalan untuk akhirat bagi seseorang, hak tu tak banyak orang yang dapat. Duit hak lagu tu tak banyak orang dapat, sikit sangat dapat. Kalau bercakap bahasa petani, berapa cokoh ya abang panggil, boleh nampak cokoh. Orang panggil makdudat, yang boleh dibilang. Ada pun yang duit pitih hak berat 100,000, 200,000, 1 juta, tu banyak. Bila tak habis tu tidak terhasar. Itulah makna istita'ah. Makna kita tak payahlah kita di masa belakang ni, tak payah kita khilaf, tak payah balah dah lah. Itu kesimpulan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa orang ahli sunnah kata begini? Takkan perkara ni tidak bercakap oleh Nabi, tidak dibercakap oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah ambil di mana? Kok mana boleh jadi ahli sunnah begini? Jadi ahli sunnah begini kerana ahli sunnah dia ikut sunnah Nabi. Dia ikut sunnah Nabi, sebab tu dia panggil ahli sunnah. Apa sunnah Nabi? Cara Nabi, tariqun Nabi, jalan Nabi. Panggil apa? Silabus hak Nabi. Bila perkara ni hak Nabi tak buat, perkara hak Nabi tak bercakap, bukan maknanya kita tak boleh bercakap. Kita kena duduk diam, kita tak boleh ambil keputusan, kita biar dia berlaku, biar dia berlalu. Ataupun tak boleh dia berlalu, kita kena tahan, kita ambil penjara, kita penjarakan dia, atau kita bomkan dia, wakar bom tung habis gitu. Boleh macam tu? Kita nak sekat orang bercakap, tak boleh. Bila berlaku, kita ada pendirian kita dengan kita unjuk bentang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita bentang kepada Al-Quran, bentang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, itu Rasulullah Al-Quran buat kaedah. Kalau kamu berbantah pada satu perkara, farudduhu ilallah, hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan kepada Rasul. Rasulullah buat kaedah, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hak jadi asas pokok. Sebaik-baik cakapan, sebetul-betul cakapan ialah kitab Allah. Di dalam kitab Allah kesemua al-haq, susunan dia betul, isian dia betul, hakikat yang ada di dalamnya ialah hakikat yang sebenar. Oleh itulah sebaik-baik pertunjuk, sebaik-baik cara, sebaik-baik jalan ialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apa yang direka, yang menyalahi dengan kedua-dua, dibila syarrul umur. Syarrul umur itu kerana dia dibila dikata syar, dikata jahat, kerana menyalahi dengan kedua-dua.
Sebab kedua-dua tu ahsan, paling baik dah, paling betul dah. Hak menyalahi dengan kedua-dua adalah syarr muhdath. Yang dikata syarrul umur ialah muhdath yang mukhalif, yang menyalahi lahuma, bagi Alkitab, bagi hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau orang faham susunnya hadis, susunnya ayat Al-Quran, nas oleh Al-Quran. Bila kita ada berbatas satu perkara, kena kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Walau tak ada di masa Rasulullah sekalipun, tak boleh kita nak bam, nak break, jangan bercakap ni, jangan kita tak boleh ambil pendirian. Allah, Masya Allah. Kenapa? Mana kita orang Islam, mana tak ada rajakan, tak ada sumber rajakan. Oleh kerana demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang baru-baru mereka kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila mereka tak jumpa Al-Quran dan Al-Hadis, mereka himpun para sahabat-sahabat yang alim-alim, yang berpengalaman di dalam faham hukum, berjumuk kira. Kita nak faham macam mana. Semua di dalam untuk memahami satu perkara, kembali kepada Al-Quran yang tidak ada nas itu. Bila sebulak suara sepakat kata, maka mereka mengambil buat keputusan. Jadi ijma'. Jadi ijma' jadi satu dalil di dalam agama. Cuba tengok Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bila berlaku satu perkara di masa dia, iaitu ada perkahwinan di antara seorang lelaki dengan perempuan, dengan tibanya lahirnya beranaknya seorang perempuan itu di masa 6 bulan. Luar biasa. Bila beranak 6 bulan, nak kata macam mana budak ni? Anak bagi bapa, anak bagi suami yang dikahwin nikah, ataupun anak ni anak luar nikah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia kata ini anak ialah anak bagi suami yang sabit perkahwinannya antara dia dengan si perempuan yang beranak. Anak si perempuan, anak si suami yang berkahwin dengan itu perempuan. Sebab Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amain. Kerana di dalam Al-Quran Allah kata mengandungnya seorang kanak butin dan bercerainya daripada menyusu, lepas menyusu. Bahasa petani kata lepas pak. Lepas pak dianya, mula dia mengandung, lepas pak dianya di dalam masa tak betul. Thalathuna syahra, 30 bulan. Mengandung dengan lepas menyusu ialah 30 bulan. Kena pakai masa 30 bulan. Kama dia di dalam Al-Quran juga masa menyusu dia sebut fi amai, di dalam 2 tahun. Maka bila himpun antara 2 ayat itu, masa menyusu 2 tahun, dan di ayat sana kata masa mengandung dan menyusu itu 30 bulan, artinya bila himpun 2 tu masa mengandungnya 6 bulan. Kerana 2 tahun itu 24 bulan. Tinggal lagi 6 bulan cukup 30 bulan. Maknanya mengandung itu sekurang-kurang bunting, sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Itu ilmu para sahabat. Dia ambil kembali kepada Al-Quran. Berapa banyak yang tak berlaku, mereka itu kembali kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jadi
akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita sangka semua akidah ini ada nasnya, ada dibicarakan dia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum. Bukan. Sebahagian daripada akidah ialah akidah yang dijadikan akidah ahli sunnah selepas daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Tak muncul, tak berlaku di masa Rasulullah, seperti bahru alam, seperti usaha ikhtiar, seperti istita'ah. Banyak sangat perkara yang tak berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila berlaku di masa kebelakangan, tajuk ni ahli sunnah pendirian dia begini, kerana inilah yang betul dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu maknanya. Faham kat situ? Nampaknya orang lain daripada ahli sunnah wal jamaah, dia tidak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nampaknya kita je lah yang kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ahli sunnah wal jamaah, ya memanglah fahamnya begitu. Yang kita dak belajar selama kemari pun kita faham begitulah. Orang yang tak kembali pada Quran dan hadis bukan ahli sunnah. Orang kerana demikianlah kita cap sesak ke atas mereka, kerana mereka tidak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kalau kita dengan secara detail dia, boleh kita nak kata juga bukan firqah-firqah yang sesat mereka tidak kembali kepada Al-Quran, ataupun dengan kata lain mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak. Khususnya Mu'tazilah, khususnya Khawarij, Musyabbihah, firqah yang besar-besar yang sesat ni, mereka itu kesemuanya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kembali pada Quran dan Hadis. Bila dah situ maknanya kita bersekutu pada kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Bila dah bersekutu, kenapa boleh dikatakan satu kumpulan itu sesat, satu kumpulan itu betul, satu kumpulan itu dipanggil ahli sunnah wal jamaah, satu kumpulan itu dinamakan kumpulan yang dhalah, yang sesat. Situ tempat patut kita tahu, patut kita faham. Bila kita faham dan kita cuba-cuba belajar, tengok, mengikut hak kita faham, untuk cari bukti, untuk tengok contoh-contoh, kita teranglah, oh begini. Kerana dikatakan sesatnya, bukan kerana dia tak pakai Al-Quran, bukan kerana dia tak pakai hadis. Kerana gopo pula di belakang tu. Cuba sikit. Saya cuba nak cuba ajak faham kat situ. Sebab situ salah satu daripada tempat yang jadi keliru. Tempat yang jadi keliru, bahkan tempat yang jadi keliru besar lah. Khususnya puak musyabbihah, puak yang mengaku puak salafiyah dah. Dia kata kita mesti pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Dia kat situ dulu lagi dah. Kita pula nampak lari kat situ. Sebab apa? Kita mari ikut ulama. Kita lari, tak ada pergi kat situ. Dia ajak kita kat situ. Macam mana? Ya, tajuk pakai Al-Quran, pakai Al-Hadis, dia ada cara dia, ada syarat dia. Ahli sunnah wal jamaah
dia bentang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dia ikut Al-Quran dan Al-Hadis dengan syarat-syaratnya, maka orang bukan daripada ahli sunnah, firqah yang bukan pada ahli sunnah, dia pakai Al-Quran dan Al-Hadis tidak dengan syaratnya. Oleh kerana itulah mereka itu seperti dia tak pakai mengikut syarat, seolah-olah tak pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Semacam kita semaya tak cukup syarat. Orang panggil semaya ke dah? Tak panggil semaya boleh, kalau panggil semaya pun boleh. Itu tempat jadi keliru. Tak sembahyang macam mana dia sembahyang tu. Duk rokok Allahu Akbar, tunduk baca Fatihah. Tapi baca Fatihah dia Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagu tu. Pas semaya dia boleh tak? Kita nak kata tak semaya boleh tak? Boleh. Tapi orang hak sepitah lalu, dia semaya macam mana? Mungkin kata dia tak semaya, itu kita kena tahu. Oh, dia sembahyang tapi luput syarat. Tak cukup syarat sembahyang. Yang ni tak sembahyang pada syarat, sembahyang pada zahir. Orang yang sesat, puak yang sesat, yang dia kata pakai Al-Quran, pakai Quran pada zahir, tidak pakai Al-Quran pada hakikat. Dia inti Al-Quran, dia inti hadis, dia lawan hadis bukan dengan secara langsung, dengan secara dia tak faham, dengan secara salah dia, dengan secara gelincir dia di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis. Bila dah dia nyata dia salah, dia masih berkeras di atasnya, itu sesatlah dia. Itu sebab bagi sesat. Maka bagaimanakah syarat-syarat beramal dengan Al-Quran, syarat-syarat beramal dengan hadis? Oh, di sana beberapa syarat yang jadi panjang lah, jadi satu tajuk yang kalau kita nak secara ringkas, syarat kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu jadi satu ilmu yang dinama ilmu usulul fiqh. Itu satu daripada syarat dia. Itu cara nak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang salah di dalam fiqh, ambil hukum haram, halal, bid'ah, tak bid'ah, itu kita tahu kata dia salah kerana dia tak mengikut syarat apa yang disebut di dalam usulul fiqh. Dia pakai Quran, pakai hadis. Seperti dia hukum kata mengadakan majlis Maulidur Rasul adalah bid'ah dalalah, sesat, kerana dia berdasar kepada kullu bid'atin dalalah misalnya. Dia pakai hadis tak? Pakai hadis tak tu. Tapi pakai hadis dengan tak betul. Tak betul. Kerana apa? Kerana ada di sana lagi ayat Al-Quran yang membolehkan. Ada di sana hadis Rasulullah yang membolehkan. Hadis yang memboleh ni nama apa? Hadis khas. Hadis ni hadis kullu bid'atin, hadis am. Bila di sana ada am, ada khas, wajib ditakhsiskan am dengan khusus yang ada, dengan khas yang ada di hadis yang lain. Di sana ada ayat, ada hadis yang mutlak, dan juga di sana ada ayat, ada hadis yang muqayyad. Wajib hamlul mutlaq alal muqayyad. Wajib ambil kait yang ada pada hadis muqayyad, mari kait hadis mutlaq. Dengan kata lain, iaitu kita kena beriman dan beramal dengan segala ayat Allah dan dengan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sesat kadang-kadang dia beramal dengan setengah ayat, dia berpegang dengan setengah hadis, dia tinggal setengah hadis yang lain. Itu sesat dia nya. Susah ke payah?
Wallahu alam. Kalau susah, itulah kita potong. Kita orang tak pandai, kita orang bodoh-bodoh, supaya kita mengaku bodoh lah. Biarlah kita stand up, kita rendah bila kata bodoh pun betul dengan kita bodoh sungguh. Kita kata marilah kita turut ulama. Itu kita ahli sunnah. Sebab ulama ni lah dia kembali pada Quran dan hadis, ambil kesimpulan isi Al-Quran dan hadis, mari menyampai kepada kita. Kalaulah tidak begini, orang yang sesat, nama dia beriman dengan setengah, kufur dengan setengah. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Dia beriman dengan setengah, kufur dengan setengah. Saya ulang yang masalah sama lah. Contoh, ulang masalah sama. Sebab hak lain pun tak pandai juga. Pandai hak banyak tu saja. Mudah-mudah dia beramal dengan kullu bid'atin dhalalah itu, tak boleh nak berdoa, tak boleh kita nak memohon restu dari Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Lebih-lebih lagi dengan bentuk beramai-ramai, tak boleh. Sebab dia beramal dengan kullu bid'atin dhalalah, kita kata. Sedangkan kullu bid'atin dhalalah tu tak bunyi pun, tak boleh berdoa selepas solat, tak ada bunyi kat situ. Bunyi? Bertanya dia. Aku tak bunyi. Aku bunyi kullu bid'atin, tak ada bunyi. Kata tak boleh doa lepas solat lah, ada. Tak boleh semaya sunat belum maghrib, ada kat situ? Tak ada bunyi. Itu nama dia hadis tu, hadis mutasyabih. Solat boleh panggil hadis mutasyabih. Itu setengah pada lambang orang yang sesat, dia pakai hak mutasyabih. Sebab tu kata dia tak pakai Al-Quran, tak pakai hadis. Itu satu hadis, kita katalah betul. Tetapi bila kita tengok pada hadis yang lain, seorang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a ya asma, yang mana doa yang lebih dikabul oleh Allah, di tempat manakah, doa manakah yang Allah kabul? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauful lail, di tengah malam, dan waduburas salawatil maktubat, dan di belakang sembahyang 5 waktu. Rasulullah membolehkan doa selepas daripada sembahyang. Maka kita ahli sunnah, mereka yang berpegang dakwah pegang dengan Quran dan hadis, melarangkan, mengharamkan, membid'ahkan doa lepas pada solat. Rasulullah membolehkan. Oleh itu dia bukan arti pakai hadis, walau dia kata kullu bid'atin sekalipun, hakikat dia tidak pakai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sembahyang sunat belum maghrib, sedangkan Rasulullah kata sallu qabla al-maghrib, semayalah kamu belum maghrib. Adakah dia pakai hadis? Tak pakai hadis. Kerana dia tak betul cara kembali kepada Quran dan hadis. Dia kembali dengan tidak cukup syaratnya. Oleh itu kita kullu bid'atin kita pakai, sallu qabla al-maghrib pun kita beramal, dan duburas salawat pun kita beramal. Kita beramal ke semua. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Nak beramal macam mana? Kullu bid'atin yang mukhalifatin lisyar'i, kita tanggung kerana ambil hadis-hadis lain, hadis yang mentakhsiskan dia. Tiap-tiap bid'ah itu sesat, iaitu tiap-tiap bid'ah yang menyalahi dengan syarak, yang bertentangan, yang berlawanan, yang bernafian dengan dalil syarak, dengan Al-Quran dan Al-Hadis, barulah bid'ah dhalalah. Itu kita ahli sunnah. Kalau bid'ah muhdath yang tidak bercanggah dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak bid'ah, tidak dinama bid'ah pada syarak. Oleh itu Rasulullah kata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, barang siapa mereka-reka mengada-ngadakan di dalam agama kita barang yang bukan daripada agama kita, yang bertentangan dengan agama kita, fahuwa raddun. Betul ahli sunnah wal jamaah dia beramal dengan segala hadis. Orang ahli sunnah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam tajuk akidah dia kembali
kepada ayat-ayat muhkamat kerana dia hunna ummul kitab. Orang musyabbihah, orang-orang yang sesat, dia kembali pada Quran di dalam bab akidah, dia kembali kepada hadis ayat mutasyabih, hadis mutasyabih. Itu tak sama. Ada apa mutasyabih? Mudah-mudah supaya kita orang awam mudah-mudah faham ke apa? Hadis ayat mutasyabihat, hadis mutasyabih, iaitu hadis Quran yang tak berapa terang, boleh jadi makna dia banyak. Itu ya mudah ya. Tak usah cari banyak. Kata ma yahtamilu ta'wil ma lam yattadih ma'nahu, payah bahasa Arab, kata bahasa Melayu lalu. Ambil kesimpulan. Saya tengok banyak kesimpulan duk situ. Setengah orang kata apa ni muhkamat tu hak nas. Hak nas bukan hak mafhum, bukan hak zahir. Apa ni hak mutasyabih tu zahir. Maka kesimpulan begitulah, bila hak umum, bila hak mutlak, bila hak mujmal, itu dipanggil mutasyabih. Bila hak muqayyad, bila hak khas, hak ni dia panggil muhkamat. Apa maksud? Maksudnya bil hak terang, hak tentu, hak tak ihtimal makna, nama dia muhkamat. Hak tidak ihtimal, hak ihtimal itu mutasyabih. Bila hak mutasyabih, kita kena takwil. Kena takwil biar sama dengan hak muhkamat. Itu kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak boleh pakai mengikut sama-sama, mengikut kesamaran tu tak boleh. Lebih lagi kata tak boleh takwil. Itu tepat tak betul. Syarat nak kembali kepada hak mutasyabih mesti kena takwil dia. Mudah. Contoh hak mudah. Ya. Innallaha khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah menjadikan Adam ala suratihi. Di atas rupanya. Allah menjadikan Adam, sedangkan Adam itu di dalam berbentuk dengan rupanya. Rupa siapa tu? Situ tak tahu rupa siapa lagi. Ihtimal rupanya rupa Allah, rupanya rupa Adam, rupanya rupa ahadikum, rupanya rupa ghulam bagi ahadikum. Itu nama dia apa? Mutasyabih tu. Tak tahu makna dia, tak boleh nak menentu makna dia. Bila dah mutasyabih, orang musyabbihah, orang yang sesat, dia ambil satu dengan tidak kembali kepada hak muhkam. Ala suratihi, suratir Rahman, di atas rupa Allah, hak nama Rahman. Dia menentu begitu. Dia pergi pakai hak mutasyabih, suratihi suratillah, dia kata. Itulah nama dia, dia sesat sebab tidak ikut kaedah, tidak ikut kaedah. Bila dah Allah menjadikan Adam di atas rupa Allah, maknanya Adam berbentuk dengan bentuk rupa Allah. Bila dah bentuk rupa Allah, Adam ada kaki, ada tangan, Adam ada bergerak diam. Dia kata Allah ada kaki tangan. Tu punca sesatnya. Kita ahli sunnah wal jamaah itu beberapa ihtimal, tak boleh kita nak memutuskan. Macam mana ihtimal? Satu ihtimal kembali dhamir itu kepada Adam, di atas Allah menjadikan Adam di atas rupanya rupa Adam. Yang mana Allah buat begitu dengan tidak ada perubahan. Kita bukan sekarang lah ni, bukan rupa kita hak asal ni. Kita masa kita keluar kecil-kecil, tak ada handsome sepatutnya lah ni handsome ni. Tak itu. Boleh masuk TV, boleh apa dah. Hari tu tak boleh hidung kepaknya, tuanya bengi. Sekarang lah ni polis pandai polis, jangok dah lah sekarang lah ni. Jangok sikit daripada kita kecil. Masa kecil laginya kita ni daripada setitik air mani tak ada orang kali.
Mari dari Allah menjadikan setitik air mani itu menjadikan alaqah, dari alaqah menjadikan mudghah, dari mudghah tu fakasaunal mudghata izama, pakar tulang, bubuh tulang, sepah pada tulang menjadi kami akan khalqan akhar, jadi tulang tu baru jadi makhluk lain, baru kita jadi orang. Jadi kita ni bukan di atas rupa kita begini, asal kitanya setitik air mani. Adam dah ala suratihi, di atas rupanya begitu dah, tak ada tatawur, tak ada perubahan, tak ada. Itu ahli sunnah dia faham. Tapi tentukah tak boleh nak menentu, kena kembali kepada hak muhkamah. Hak muhkamah tetap Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'. Tidak ada seseorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contohnya. Oleh itu kita ahli sunnah wal jamaah ialah yang benar-benarnya yang kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan cukup syaratnya. Ayat muhkamat kita pakai mengikut zahirnya. Ayat mutasyabihat kita takwil mengikut makna ayat muhkamat. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Ayat-ayat hadis-hadis hak umum, kalau ada di sana ayat-ayat hadis-hadis yang mentaksis, kita taksiskan, kerana wajib kita beramal dengan segala dalil, wajib kita beramal dengan kesemua ayat Al-Quran. Cara nak beramal dengan kesemua itulah, cara kita nak cantumkan kesemua tu, itulah kena ada kaedah dia, kena ada cara dia. Kalau tidak, tak boleh kita beramal dengan kesemuanya. Dia ada program kat sebelah. Minta izin pelajar kita nak baca qasidah kat sana dalam 10 orang. Di dalam tajuk kita ini, kita ahli sunnah wal jamaah kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberati oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu diri illa wus'aha, melainkan sekuasanya, barang yang kuasa satu diri mengerja akannya. Maka dari sini Allah menyabitkan kekuasaan kepada seorang hamba sebelum daripada mengerjakan dia. Kalau seorang hamba itu tidak ada kekuasaan, dia tidak dinama mukallaf, tidak diberati akan dia. Artinya kuasa ada sebelum daripada buat. Kalau orang yang tak kuasa sembahyang, tak wajib sembahyang. Kalau orang tak kuasa puasa, tak wajib puasa. Kuasa mana ni? Kuasa yang sebelum daripada buat. Sebab Allah kata illa wus'aha. Itu mana? Imran bin Husain, dia seorang sahabat yang ditenggap, yang ditipu bala dengan bawasir. Dia tanya Rasulullah tentang keadaan dia, hal dia nak sembahyang macam mana, kelakuan semaya dia. Dia boleh kena semaya ke, nak semaya keadaan berdiri ke duduk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Shalli qa'ima," hendaklah engkau sembahyang di dalam keadaan tegak berdiri. Fa illam tastati', maka jika engkau tidak kuasa, fa qa'idan, maka hendaklah engkau sembahyang di dalam keadaan duduk.
Rasulullah kait dengan istita'ah, kuasa. Kuasa bila hilang tenaga berdiri, tak ada dah tenaga orang yang nak berdiri, bukan semaya dah. Maka itu ada tak ada kuasa itu belum daripada mengerjakan dia. Dan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak boleh hidayah, engkau tak boleh bagi petunjuk kepada mereka yang engkau kehendak, tetapi Allah sahajalah yang boleh menunjuk, yang boleh bagi petunjuk kepada mereka yang dia kehendak. Itu makna taufik yang tak boleh Nabi sendiri pun tak boleh nak taufik. Nabi sendiri tak boleh hidayah. Hidayah taufik dengan itu makna itu ada pada tidak ada pada belum daripada mengerja. Hak ni terhenti di atas Allah bagi suku pula. Itu dalil kita ahli sunnah wal jamaah. Wa af'alul ibad, dan bermula segala perbuatan hamba, hiya iyo bi khalqillah, dengan dijadikan oleh Allah. Makhluk Allah, perbuatan kita ialah makhluk Allah. Ni cuba tengok ahli sunnah wal jamaah. Tajuk ni tak bercakap pada masa Rasulullah, tidak dibincang di masa Rasulullah, di masa sahabat, dibincang di masa Kamadiyah, di masa Mujul Mu'tazilah, di masa berluas-luasan di dalam falsafah, di dalam sains. Maka kita ahli sunnah, kita orang Islam, kita tidak nafi, kita tidak tolak perkara-perkara yang baru. Kita tak tolak. Perkara yang baru semata-mata baharu dia, kita tak tolak. Kita mari bentang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak bercanggah dengan Al-Quran, kita terima. Dan bila bercanggah Quran, kita kata ini salah. Al-Quran begini tajuk ni, jadi akidah kita. Hadisnya begini tajuk ni, jadi akidah kita. Kalau tidak, kita nak jadi akidah macam mana perkara hak baru? Perkara hak baru-baru datang, baru-baru muncul di dalam tajuk keimanan, kepercayaan manusia. Tentu kita kena ada kaedah kita, iaitu kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini muncul di masa Mu'tazilah ni, ya. Perbuatan yang kita dak buat ni, yang kita buat dengan secara kita, yang kita boleh nak pilih buat, itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Bukan perbuatan Allah, tak masuk campur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak masuk campurnya, Allah beri tenaga, kodrat, tenaga kekuasaan yang kita ada tenaga hak ghariziyah tadi tu. Dengan itu Allah bagi pada kita, kita boleh nak buat apa yang sekadar yang Allah Allah izin dengan tenaga itu. Boleh kita nak buat. Bila kita buat, nama perbuatan kita, tak panggil perbuatan Allah. Kita ahli sunnah tilik kepada Al-Quran dengan secara seluruh, bukan tilik kepada sebahagian daripada Al-Quran. Mu'tazilah kata begitu, dia tilik kepada sebahagian kepada Al-Quran. Tilik kepada sebahagian daripada Al-Quran, mana perbuatan ni, perbuatan yang kita buat, nama hak kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang hendak nak beriman, hendaklah beriman. Iaitu siapa beriman, dialah yang beriman. Siapa kufur, dialah kufur. Dengan sebab Allah bangsa kepada hamba kata, wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kamu rasalah azab kekal dengan sebab kamu beramal, dengan sebab amalan kamu, pekerjaan kamu. Tilik kepada satu ayat, dua ayat, nampaknya kata perbuatan yang kita buat nama perbuatan kita. Itu Mu'tazilah. Dia kembali pada Al-Quran ke tak? Kembali pada Al-Quran, tetapi sebahagian. Bila tilik kepada dengan secara umum, jadi kesimpulannya perbuatan ya nama perbuatan kita, tetapi memberi bekah oleh Allah, mengadakan dia oleh Allah. Kita wa kasbum minal ibad, usaha daripada hamba.
Kita hanya nama usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kembali kepada keseluruh ayat. Qul kullum min indillah, semua perkara baik dan jahat daripada Allah ke semua. Kembali kepada semua ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada semua hadis Rasulullah, dapat kesimpulannya begini. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, perbuatan hamba ini ialah nama hak keluar pada hamba, nama usaha daripada hamba. Hamba pisah, hambanya bergerak, hambanya diam, jadi hasil satu perbuatan yang menghasilkan dia ialah Allah. Yang menghasil perbuatannya ialah Allah. Misalnya kita nak potong satu perkara, kita cumanya gerak tangan, kemudian memutuskan perkara yang kita potong itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menganguskan satu perkara, kita guna api Allah, pergi letak ataupun ambil satu perkara masuk dalam api. Menganguskan perkara itu adalah Allah, bukan kita. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Siapa kata perbuatan yang ikhtiariyah, perbuatan yang bahasa pilihan ini daripada hamba, bukan daripada Allah, daripada hamba betul-betul, itu nama dia Mu'tazilah Qadariyah yang sesat. Dan sebaliknya ada sebalik lagi, iaitu Allah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis juga, iaitu Jabariyah. Kesemua perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada hak ikhtiari atau ittirari, yang kita buat dengan pilih, yang kita terbuat, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak ada satu pun, kerana dia berdasar pada kul kullum min indillah, semua perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga. Tetapi di mana ayat Allah yang Allah kata bima kuntum ta'malun, di mana ayat Allah yang kata laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, ayat yang Allah bangsakan perbuatan pada hamba duduk kat mana? Jadi dia sesat juga. Sebab apa dia sesat? Sebab dia pakai sebahagian saja ayat, sebahagian hadis saja. Bukan dia tak pakai hadis, bukan dia tak pakai ayat. Begitulah puak musyabbihah, puak salafi, wahabiyah, bukan dia tak pakai Quran hadis, pakai, tapi dia pakai sebahagian daripadanya. Dia tidak beramal dengan semua ayat Al-Quran, dia tidak beramal dengan semua hadis. Allah, cuba kita tengok, Allah suruh buat baik, dia larang orang buat baik. Cukup situ dah. Allah kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun, buatlah kamu akan kebaikan, tentu kamu beruntung. Orang salafi ni tak boleh buat walau baik pun kerana Nabi tak buat. Masya-Allah, cuba tengok. Hanta kata dia pakai sebahagian saja. Dia tak beramal dengan kesemuanya. Tidak beramal dengan kesemua Al-Quran, tidak beramal dengan semua hadis. Walam yukallifhumullahu ta'ala, dan tidak memberati akan mereka itu hamba oleh Allah illa ma yutiqun, melainkan barang yang kuasa oleh mereka itu. Allah tidak suruh kita melainkan apa yang kita ada tenaga nak buat. Yang Allah suruh semua hak kita kuasa buat. Tak ada satu pun. Seperti dia suruh solat, kita kuasa. Dia suruh puasa, kita kuasa. Dia suruh zakat, hak kita kuasa. Dia suruh haji, dia kait dengan kita kuasa. Kalau tak kuasa, tak wajib haji. Semua hak dia suruh tu, hak kita kuasa ke semua. Tidak ada satu pun yang dia suruh benda yang kita tak kuasa buat. Cumanya di sana tajuk perbicaraan di dalam tajuk ni ada kita orang ahli sunnah dan Mu'tazilah, tokoh-tokoh kita ada bercara, adakah harus Allah taklif barang yang tidak kuasa oleh hamba mengerjakan dia? Itu dengan secara mendalami kalau kita belajar. Pula dah. Kita ni pun tak nak faham mana. Pergi kat dalam satu lagi pula. Tu ilmu dipanggil
orang-orang alim dia turun dalam lah. Dia pergi kau jauh lagi. Kalau kita belajar di dalam usul fiqh kita akan jumpa. Adakah harus Allah memaksakan, Allah menyuruhkan hamba mengerjakan perkara yang hamba tak kuasa? Misalnya contoh mudah-mudah Allah suruh kita terbang. Itu kita kata mudah-mudahnya. Kita tak kuasa nak terbang, dia suruh terbang. Boleh tak Allah kata, wahai hamba yang beriman, hendaklah kamu terbang 10 meter pada satu waktu pagi. Jam waktu duha kena terbang 10 meter. Harus tak Allah nak suruh begitu? Tu khilaf ulama. Di dalam kalangan kita ahli sunnah kita kata harus boleh. Boleh macam mana suruh kita nak buat? Hanya dia suruh sebagai nak cuba hamba saja. Dia nak cuba kita, nak tengok kita taat ke tak taat. Kita naik di atas pokok kelapa ke pokok durian, nak terbang. Allah kata, jadilah tak kena terbang dah. Boleh pala kita mulai nak taat dah pada dia. Tu setengah pada ahli sunnah kata boleh. Mu'tazilah kata tak boleh. Tak boleh. Macam mana suruh buat kita hak tak kuasa? Itu jahat Allah, jahil Allah. Itu cara dia. Nabi tak bercakap semua tu, tapi kita ahli sunnah ada pendirian dia dengan dalil Quran, dalil hadis. Begini. Terbaik natijah dia. Atau di sini hakikat, hak realiti, hak kenyataan tidak ada satu pun hak Allah paksa, hak Allah taklif, perkara yang tidak dikuasai oleh hamba. Tak ada. Hak dia, hak waqi' ni, hak waqi', hak andaian tu lain. Hak ni hak waqi'. Tak ada malaikat yang kita kuasa kesemuanya. Wala yutiquna illa ma kallafahum. Ni di sini ada orang komen mana satu daripada jadi mutasyabih cakap pai musannaf lah. Tak terang makna dia. Kalau zahir itu tak betul. Kalau betul-betul betul gini tak betul cakap pai musannaf. Sebab apa? Dia kata wala yutiqun, dan tidak kuasa mereka itu hamba illa ma kallafahum, malaikat barang yang memberati ia Allah akan mereka itu. Kita tak kuasa, malaikat benda hak Allah suruh kita saja. Hak Allah tak suruh kita, kita tak kuasa. Nampaknya hak kita boleh buatnya hak Allah suruh. Hak Allah tak suruh kita tak kuasa nak buat. Tak ada taqah. Tak ada gagah. Tak ada tenaga nak buat kalau hak Allah tidak memberati. Mana berapa banyak benda hak duk berlaku harian di kalangan kita. Bahawa kita bila semaya, puasa, zakat, haji, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita duduk, tu benda-benda yang benda duk berlaku. Adakah benda tu Allah suruh? Di antaranya ada benda yang Allah suruh, adanya benda yang Allah tak suruh. Tiba-tiba kita boleh buat juga benda yang Allah tak suruh. Nampaknya tak betul. Nampaknya tak betul. Oleh kerana itu setengah ulama dia takwil, dia hurai kata musannaf ni. Dia kata tak baca wala yutiqun, kena baca wala yutayyaqun. Baca begitu. Wala bagaimanapun hakikatnya perkara yang dikanak oleh musannaf wallahu alam. Bagi saya satu segi saya nampak kata boleh jadi kandak musannaf wala yutiqun, mereka itu tidak kuasa, yakni hamba-hamba ni tak kuasa buat illa ma kallafahum, malaikat barang yang mentaklif oleh Allah akan mereka itu. Taklif di sini sebagai taklif yang umum, bukan taklif yang khas, iaitu yang dikatakan amar dan nahi, arah dan larang tu, bukan sekadar tu saja. Taklif yang umum termasuknya taklif
yang berbentuk taklif sebagai taklif yang putuh, dan termasuk juga taklif sebagai taklif yang mengharuskan, yang ghairu jazim, yang tidak putuh. Apa maksud? Kalau taklif Allah ni, arahan Allah dia ada dua. Satu, arahan yang dengan secara putuh. Kalau dia suruh dengan secara putuh, nama dia wajib. Suruh dengan cara tak putuh, nama dia sunnah. Kalau arahan tu pula satu lagi dengan arahan larangan. Kalau larangan cara putuh, nama haram. Larangan dengan cara kena-kena tak putuh, nama dia makruh. Terbaik pak, nama taklif. Satu lagi arahan yang memboleh, untuk membolehkan. Memboleh dengan mana tidak ada terpaksa sebelah mengerja, tidak terpaksa sebelah tinggal. Itu nama dia taklif. Taklif itu nama dia mubah ataupun dia panggil ibahah, nama dia. Maka kita ni tak kuasa, malaikat kita kuasa buat 5 perkara tu ya. Tak ada lebih. Boleh ke tak kita nak buat lebih daripada 5 kita? Kita nak buat lebih daripada hak wajib, lebih daripada hak sunat, lebih pada hak haram, lebih daripada hak makruh, lebih pada hak haram. Tak ada benda 5 tu ya. Kita duk kerja hari-hari 5 tu saja. La yutiquna illa ma kallafahum. Hamba tak kuasa nak buat melainkan barang yang ditaklif akan mereka itu. Boleh jadi kehendak dia begitulah. Tanggung supaya sahih, supaya betul cakap apa. Betul makna dia. Kalau kata hamba tak kuasa, malaikat boleh buat hak Allah suruh saja. Hak Allah tak suruh kita tak kuasa. Itu tak betul. Orang duk berjudi, orang duk berzina, orang duk tidur, orang duk potong kayu tu banyak lagi benda Allah tak suruh. Allah tidak taklif. Allah tak paksa, kita boleh buat. Oleh itu taklif di sini iaitu kita hamba tak kuasa nak mengerja malaikat yang termasuk di dalam hukum taklifi yang 5. Hukum taklifi yang 5 iaitu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wa huwa, dan iaitu tafsiru la haula wala quwwata illa billah. Itu makna la yutiquna. Itu tafsir makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul. Haul itu tidak ada daya. Kalau bahasa Melayu hak tulis dia dalam kitab Melayu asal makna daya. Tidak ada daya. Apa daya? Bahasa Melayu. Daya ni iaitu cari jalan. Cari jalan, pisah-pisah cari jalan. Anak kita tak mau ke sekolah, kita kena daya dia. Jangan kita marah. Kalau kita marah pakai tak sekolah anak kita. Kita kata adik pergi sekolah, di rumah sekolah ada aiskrim. Sedap mengaji, bila sudah mengaji boleh makan aiskrim. Gitu ayah. Dia nak pergi, kita daya dia. Tak daya tak boleh. Apa? Kita pisah, tipu-tipu dia supaya dia boleh pergi. Kita ni diri kita ni nak kepada kerja syahwat, kerja perkara yang dilarang oleh Allah. Kita kena daya dia. Jangan buat hak tu Allah marah. Ada panggil. Bila kita daya dia, dia tak buat. Tak buat. Kita tak jatuh dalam maksiat dengan sebab ada daya. Ada daya. Mudah fahamnya bahasa Arab lah. Tidak ada helah. Kita bercakap helah tu Arab dah. Haula tu ialah helah lah. Tidak ada helah. Apa helah? Nak kona daripada maksiat. Helah tinggal maksiat. Maksiat nak jatuh dah kita maksiat.
maka kita kena helah, kena pisah cari jalan tinggal maksiat. Tidak ada helah daripada nak tinggal maksiat. Itu makna wala quwwata, dan tidak ada daya. Bahasa Melayu panggil daya. Apa ni? Upaya. Tidak ada upaya. Upaya ni apa? Tenaga, kekuatan untuk nak buat taat. Kita ni kena sembahyang, kita ni kena puasa, kena buat taat kepada Allah. Tidak ada upaya untuk mengerjakan taat. Haula daya, quwwata kekuatan, upaya. Illa billah, malaikat dengan Allah. Kita tak boleh nak helah, tak ada daya tinggal maksiat, malaikat dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Kita tak ada tenaga untuk nak buat taat, malaikat dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Tak ada pada kita. Kita tak boleh sama sekali. Itu mana la yutiqun, tak kuasa illa ma kallafahum. Malaikat barang yang Allah memberati akan mereka itu, malaikat barang yang Allah beri kuasa. Kita tak kuasa, malaikat barang yang Allah beri kuasa kita buat. Naqulu, kata kita ahli sunnah wal jamaah, la hilata li ahadin, tidak ada helah bagi seseorang, yakni pada tinggal maksiat. Wala harakata, dan tidak ada gerak li ahadin bagi seorang. Wala tahawula, dan tidak berpaling an ma'siyatillah, daripada derhaka pada Allah, illa bima'unatillah, malaikat dengan pertolongan Allah. Itu makna la haula, pendek la haula dia. La haula, makna la haula tu makna apa? La hilata li ahadin wala harakata li ahadin wala tahawula min ahadin an ma'siyatillah illa bima'unatillah. Kata hurai bahasa Arab panjang begitu. Sebab nak hurai pendek tak penuh dia, tak penuh. La haula, tidak ada helah bagi seseorang. Tidak ada gerak bagi seseorang. Tidak ada qana oleh seorang daripada maksiat. Maksiat ada depan ni. Ada kat depan. Kita tak boleh nak biah, nak lari, nak qana, nak steering supaya tak tepuh maksiat ni. Malaikat dengan pertolongan Allah. Itu mana la haula illa billah. Wala quwwata li ahadin, dan tidak ada kekuasaan, tidak ada upaya bagi seseorang ala iqamati taatillah, di atas mengerjakan, mendirikan taat akan Allah, yakni mengerjakan taat akan Allah, wasabati alaiha, dan tekung kejap di atasnya, boleh taat terus tu, sabat alaiha, boleh tekung, boleh kejap, boleh semaya tak tinggal-tinggal, boleh taat pada Allah dengan tidak derhaka. Tidak ada kekuasaan nak buat begitu illa bi taufiqillah, melainkan dengan taufik oleh Allah, dengan beri kekuasaan oleh Allah. Ini makna kekuasaan ini ada pada masa taat tu. Ada pada masa taat. Kalau Allah bagi tenaga yang kuat pun, kalau tak ada taufik daripada Allah, tak boleh. Itulah orang duk tak boleh semaya tu. Sebab apa orang tak boleh semaya? Tak ada orang, tak ada tenaga ke? Ada. Hak dia tak boleh, tak ada taufik. Quwwata hak dengan makna taufik tu tak ada. Quwwah dengan makna tenaga, sihat badan ada. Oleh itu ada dua tenaga. Tenaga hak boleh pikul kayu, hak boleh tamuai. Hak tu ada belum pada buat. Tenaga yang boleh buat semaya dengan dia, yang boleh taat dengan dia, itu ada pada masa buat. Itu hak kata la quwwata illa billah. Itu huraian ahli sunnah wal jamaah. Huraian Mu'tazilah lain pula. Kita sampai kepada tajuk bawah lah. Sikit lagi. Sebab ni sama ya. Satu tajuk yang sama. Wa kullu syai'in, sama aja. Dan tiap-tiap suatu, semua perkara. Wa kullu syai'in, dan semua perkara.
yajri berlaku ia bimasyiatillah dengan kehendak Allah Taala. Semua perkara hak duk berlaku sekarang lah ni, yang telah berlaku lepas dah, yang lagi akan berlaku, itu dengan kehendak Allah. Wa ilmihi, dan ilmu Allah, Allah mengetahui. Wa qadaihi, dan qadanya telah menentu oleh Allah sedia kala. Wa qadrihi, dan dengan qadarnya, qadar Allah, dengan mengadakan dia oleh Allah dengan kodratnya. Allah telah menentu sedia kala nak memperlaku, nama qada. Sampai masa yang dia menentu, dia buat mengikut hak dia qada, nama dia qadar, nama dia. Dia tahu sedia kala, itu nama ilmuhu, ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Semua perkara yang berlaku adalah dengan tak keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak keluar pada kehendaknya, tak keluar pada ilmunya, tak keluar daripada perbuatannya. Semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah semata-mata, tak ada tilik ke mana. Benda ada ni panggil perbuatan Allah. Benda hak ada ini kalau tilik Allah buat mengikut hak dia menentu sedia kala, mengikut qada, nama dia qadar Allah. Langit bumi kita nama qadar Allah. Apa sebab apa panggil qadar Allah? Iktibar dia buat perbuatan dia sama dengan hak dia menentu sedia kala, hak dia taksis sedia kala. Ghalabat masyiatuhu, menang oleh kehendaknya, kehendak Allah, al-masyiati kullaha, akan segala kehendak semuanya, sekaliannya. Kehendak-kehendak yang lain jika bertentangan, berlawanan dengan kehendak Allah, menang kehendak Allah. Tidak ada kata satu kehendak yang boleh memenangi kehendak Allah, tak ada. Semua yang dok berlaku dengan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengikut kehendak yang lain. Hanya ada setengahnya kebetulan dengan kehendak bagi yang lain, setengahnya berlawanan dengan kehendak bagi yang lain. Ini tak payahlah. Kita hari-hari ni lah, perbuatan kita hari ni ada kalanya betul dengan kehendak kita, ada kala tak betul dengan kehendak kita. Kedua-dua tu adalah mengikut kehendak Allah. Satu hari kita ambil bajak, ambil alat potong kayu. Kita potong kayu. Nak bagi putus kayu. Putus kayu betul dengan kehendak kita. Satu hari kita nak potong kayu, kita potong, kena putus tangan kita, tak putus kayu, tak mengikut kehendak kita. Kehendak Allah nak potong tangan hari tu. Begitu, tak menang kehendak kita, menang kehendak Allah. Wa ghalaba qada'uhu, dan menanglah oleh qadanya, qada Allah, al-hiyala kullaha, akan segala hilah kesemuanya. Orang nak pisah, nak hilah, nak tipu daya macam mana, tak boleh memenangi akan qada Allah. Bila Allah menentu macam tu, tentu berlaku begitulah. Nak menyusung manusia ni, kita kata nak menyusung macam mana, nak atur macam mana pun, dia kena berlaku mengikut qada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman dengan qada tinggi, dia tidak dia tidak bergaduh, dia tidak gelung gesah, dia tidak kejar-kejar. Sebab apa? Dia tahu dia kena berlaku mengikut qada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaf'alu ma yasha, mengerja ya Allah, membuat ya Allah akan barang yang dia kehendak. Wa huwa, sedangkan ia ghairu zalimin abada, yang tidak zalim sama sekali. Wajib kita i'tikad Allah tidak buat anyanyai kepada siapa-siapa pun. Walaupun semua kita bangsa perbuatan kepada dia, tetapi kita tak boleh kata dia zalim. Tak boleh. Bila tajuk ni dia mari satu soalan, kalau Allah menang qada Allah, artinya Allah zalim. Dia qada bagi seorang itu kufur, kama dia memasukkan orang yang kufur itu ke dalam neraka, artinya zalim. Sebab kufur itu dengan qada dia, bukan daripada hamba. Jawab dia, kita tak boleh kata Allah zalim walaupun perbuatan kufur seseorang itu dengan qada Allah sekalipun. Ini sampai kepada pengkat
kata kita tak boleh soal menyoal, tak boleh kita nak tahu hakikat tajuk ni, pakai serah pada dia. Taqaddasa, bersih Allah, an kulli su, daripada sekalian kejahatan, wahain, dan kezaliman, wa tanazzaha, dan bersih Allah an kulli aib, daripada tiap-tiap kecacatan, wasyain, dan keaiban dan kecelaan. Allah tidak ada kecelaan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak ditanya daripada barang yang mengerja ia Allah. Hak Allah buat kita tak boleh soal, tak boleh kita nak tahu hakikat kenapa, kerana apa, tak boleh. Kita kena terima apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, dan mereka itu disoal akan mereka itu. Mereka itu kitalah akan kena soal. Kita kena terima apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita supaya supaya kita mudah terima dengan mudah apa yang ditakdir oleh Allah. Kita kena kenal Allah. Ni tajuk ni satu perkara, semua perkara Allah telah menentu, tentu berlaku mengikut kehendak Allah. Yang kedua, kita kena kenal Allah. Tajuk kata dia tu alimun hakim. Kita kena faham hak tu. Kalau kita faham hak tu, kita boleh terima dengan mudah-mudah apa saja yang tipu di atas kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Rabbul Alamin, dia mengatur sekalian alam. Allah Tuhan yang alim, yang sangat-sangat alim, yang sangat-sangat mengetahui semua perkara. Allah Subhanahu wa taala dia hakim, yang bijaksana. Semua pelaturan dia, apa yang dia atur memang ada kebaikan. Aturan dia kejap dan kemah. Tak ada yang mengatur yang lebih alim daripada Allah, yang lebih bijak daripada Allah. Oleh itu, bila apa saja hak dia atur di atas kita, kita kena terima. Itu yang paling bagus, yang paling molek dah, yang paling comel dah. Tak ada dah. Kalau perkara itu hak kena kita, hak tipu atas kita, tak berlaku di atas kita, tak kena kita, tak comel, rutuh alam. Rusak alam ni. Hak kena kita tu makna molek dah. Tu kita boleh terima bila kita faham begitu. Semacam orang wak bonggol tu lah, wak bonggol tak batas tu lah. Kalau kita tak faham, kita marah. Macam mana ni batas jalan raya buat bonggol. Orang tak faham. Kalau orang faham, sini tempat banyak lalu lalang, lebih lagi budak-budak melintas, anak jaga, tak ada masalah. Habis beri sikit sebanyak kelas kereta, tak apa, biarlah, selamat orang. Jadi boleh terima mudah-mudah. Orang yang tak tahu kata jalan ni tempat bahaya, selalu berlaku aksiden, dia naik kereta laju, naik bonggol. Celaka sungguh orang ni. Apanya buat bonggol tengah jalan raya. Dia marah. Itu dia tak faham hakikat. Kalau kita faham, bagus sangat dah. Kalau tahu buat bonggol, orang kampung kat situ terima dengan senang-senang saja. Dia terima sebab dia tahu ada hikmah di sananya. Itulah kitanya. Oleh itu, semua sistem tak payah kita buat. Rugi ya. Rugi kepala ya. Kepala kita guna hak lain ni dah. Dok kira nak buat satu kena buat undang-undang macam ni, buat sistem macam ni. Yang kedua begini. Siapa tak tidur 24 jam, seminggu dok tulis undang-undang. Masya-Allah, orang bodoh panggil. Tak kenal Allah. Kalau kenal Allah, ambil hak Allah, guna hak Allah, buat tak ada dah. Siapa nak lebih bijak pada Allah? Cuba tanya. Mana kita nak buat tu, mana kita angkat kata kita lebih bijak. Hak Allah atur ni tak jadi lagi. Allah atur lagu ni tak jadi, kena ubah lagu ni sikit. Tu cuba tengok orang tak kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan mudah terima hak dia, kata selamat. Sebab tu siapa tak hukum dengan hukum Allah, orang tu apa? Allah hukum kafir. Orang tak hukum dengan hukum Allah, orang tu zalim. Orang tak hukum dengan hukum Allah, orang tu fasik. Orang bodoh belaka.
Dia tak kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan, pakai ambil hak Tuhan selalu. Senang lalu dah. Sebab hak dia atur tu hak molek habis cakap dah. Tak ada dah nak lebih molek daripada tu. Allah suruh bunuh balas bila berlaku perbunuhan dengan sengaja misalnya. Kita tak boleh kita masuk penjara ya. Nyebut penjara misal. Faham? Hak mana jaga? Terbit penjara pula dah. Tak sudah. Hak Allah hak paling molek. Terimalah kita hak Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kita bercakap hak kita tak boleh buat. Tu tabiat kita. Wal a'yadza billah. Bercakap hak tinggi-tinggi tu. Hak kita tak boleh buat ni. Hak depan dia hak boleh buat, tak buat sekali. Duk paksa hak tak boleh buat, nak paksa orang hak tak boleh buat, nak tuduh orang kata orang tu salah. Itu kita salah. Sebab tu ayat Quran catat di dalam Al-Quran tetap sampai kiamat satu ayat yang kita kena baca dan selalu dibaca. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kita tak sedar kena atas kepala kita dah. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kerana apakah kamu kalian berkata, bercakap, ceramah. Sedap cakap ceramah. Kamu kata ma la taf'alun, barang yang kamu tak buat. Cakap hak dia sendiri tak buat. Suruhlah orang tu buat taat pada Allah. Apa? Hak orang tu tak kuasa buat, dia pun tak kuasa buat. Hak dia kuasa buat sendiri, dia pun tak buat. Itu kesalahan kita. Kita pakak buat apa yang kita boleh buat dulu. Hak tak kuasa buat tu dia akan ikuti belakang insya-Allah taala. Kita mari membaikikan diri kita dulu, membaikikan rumah tangga kita, insya-Allah masyarakat kita akan ikut jadi baik, jadi terbaik. Dari ni kita nak baiki orang, kita tak baiki. Jadi kita nak suruh orang ya. Nampak mana orang tak boleh buat, kita timbal kat situ. Katak situ, lekong kat situ. Penuh masjid. Habis seluruh negara pakat katak tu. Tapi yang si suruh sendiri, hak dia kuasa buat pun dia tak buat. Dia sendiri pun tak jadi. Sebab tu Allah kata qu anfusakum, kita baiki diri kita tu dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kita, buat kita menjadi sempurna dulu. Belum pada kita nak pergi ke yang lain. Bukan makna suruh kita tinggal. Makna tak berjaya. Kalau kita pergi tak berjaya. Begitulah saja, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atul lil amwat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan naik Subhanahu wa taala ini pengajian takdir tahawiyah dapat diteruskan sebagaimana pun dijadwalkan. Alhamdulillah setelah mendengar uraian yang sangat-sangat penting, tajuk yang sangat-sangat penting untuk kita fahami dan diharap dengan bersungguh-sungguh, kerana ianya adalah merupakan tajuk yang berkaitan tentang al-istiqamah dan kaitannya dengan masyiatullah, yang mana itu adalah merupakan tajuk yang bila kita gagal memahaminya dengan baik, maka kita tidak akan mampu untuk bersepakai dengan sifat kehambaan kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita ini. Tapi dengan kita memahami betul-betul akan apa yang telah disebut oleh Al-Fadhil Tuan Guru Bahasan sebentar tadi dalam menguraikan matan Aqidatul Tahawiyah
tauiyah ini, maka kita mendapat gambaran yang jelas akan kewajipan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajipan kita di dalam melalui segala ketentuan dan qada Allah Subhanahu wa taala itu dengan adab sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Fadil Tuan Guru Bapak Razali yang telah memberikan kuliah pada pagi ini kepada kita. InsyaAllah nanti kita akan teruskan lagi kuliah pada 2 bulan yang akan datang, insyaAllah. Jazakumullah khairan kepada yang hadir, walaupun saya yakin sebahagian keletihan kerana kita di negeri Melaka ini memang terkenal dengan sifat kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tiba saja bulan Maulud, maka setiap malam akan ada majlis-majlis maulid di beberapa tempat di negeri kita yang menyebabkan kita yang hadir ya, kemudian datang pada pagi ini untuk mengikuti kuliah ya, adalah merupakan suatu sifat yang melambangkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah di atas nikmat diberikan kepada kita ulama-ulama yang sudi menyantuni kita dan menyampaikan ilmu kepada kita walaupun dalam keadaan yang letih, tapi kita tetap hadir untuk mendengar apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ulama warathatul anbiya yang menjadi jambatan antara kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.